Lesbian, gay, bisexual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT merujuk kepada sejenis orientasi seksual dan juga keceraruan identiti jantina yang perlahan-lahan mula diakui oleh masyarakat sebagai satu pembinaan sosial yang normal. Dalam masyarakat hari ini, komuniti LGBT telah berkembang menjadi fenomena yang hampir menguasai seluruh dunia. Fenomena ini menjadi isu yang semakin ketara dan menyumbang kepada perkembangan tingkah laku yang tidak normal dalam masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Hakikatnya, ideologi ini telah menimbulkan pelbagai kebimbangan dan masalah yang berkaitan dengan akhlak dan fungsi masyarakat. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang isu permasalahan ideologi LGBT. Faktor yang pertama adalah masa silam, iaitu hubungan dengan ibu bapa. Sebagai contoh, individu yang terjerumus ke dalam LGBT mendapat kurang perhatian dari ibu bapa. Mereka cenderung untuk melakukan aktiviti sendirian. Ibu bapa pula tidak memerhatikan perubahan secara fizikal dan mental pada sisi anak. Ini menyebabkan mereka mencuba benda baharu iaitu gejala sosial LGBT tanpa pengetahuan ibu bapa mereka. Dalam meniti arus kemodenan ini, faktor masa silam yang kedua adalah kekurangan penghayatan ilmu agama. Apabila seseorang kurang penghayatan pada ilmu agama, mereka seolah-olah hilang panduan hidup. Mereka keliru dengan perkara yang halal dan haram. Sebahagian pelaku ini mengaku bahawasanya mereka sedar apa yang mereka lakukan adalah salah, tetapi disebabkan ilmu agama yang kurang kukuh, mereka tidak boleh menjauhi LGBT ini dengan sekelip mata. Seterusnya, dari segi faktor dalaman, iaitu faktor semula jadi. Personaliti semula jadi seseorang mempengaruhi pola pemikiran dan juga tindakan semula jadi mereka. Personaliti seseorang yang semula jadinya feminin dan lembut akan membuatkan mereka tertarik kepada individu yang lebih kuat. Contohnya, seorang lelaki yang personalitinya lembut dan feminin membuatkan dia tertarik kepada kaum sejenis. Begitu juga sebaliknya. Seterusnya ialah sokongan dari segi material. Sokongan material ini adalah termasuk dari segi harta dan material. Aktiviti LGBT ini dapat menampung kehidupan mereka. Saya Nofara Usna binti Ramli. Saya akan menerangkan tentang objektif pembantarasan ideologi LGBT yang membelakangi fitrah insaniah. Yang pertama ialah untuk mengkaji punca permasalahan LGBT ini berlaku. Oleh itu, bagaimana cara untuk kita membanteras ideologi ini daripada terus berlaku? Punca utama masalah LGBT ini berlaku ialah teknologi yang semakin canggih dan memudahkan orang ramai mengakses teknologi. Apa yang boleh kita katakan, generasi sekarang amat pandai tentang teknologi kerana mereka tidak ada had untuk mengaksesnya. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya juga menjadi salah satu punca berlakunya permasalahan. Contoh, apabila mereka mendapat tekanan dan desakan dalam kehidupan mereka. Ibu bapa mereka mendesak mereka untuk mendengar nasihat dan pandangan mereka tanpa mendengar luahan dan perasaan mereka. Objektif yang kedua ialah mengkaji kesan LGBT itu kepada diri, keluarga dan masyarakat. Kesan terhadap diri sendiri ialah kehidupan mereka sentiasa berasa gelisah dan tidak tenang untuk melakukan sesuatu. Jika berlaku pergaulan bebas, mereka akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang bercanggah dengan Islam. Malah diri sendiri juga hilang keyakinan untuk melakukan sesuatu yang boleh mengetahui kekuatan dan keupayaan diri sendiri. Seterusnya, kesan terhadap keluarga ialah keluarga akan dipandang rendah oleh masyarakat, telah dapat menjatuhkan institusi kekeluargaan kerana nama baik keluarga dan maruah keluarga tercela akibat perbuatan anak-anak mereka. Kesan terhadap masyarakat ialah berlakunya kemunduran masyarakat, memusnahkan kekuatan moral masyarakat dan sebagainya. Yang demikian, masyarakat tidak dapat menghidupkan sesuana yang aman damai dan harmoni antara jiran tetangga. Definisi LGBT ialah lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ia merangkumi kedua-dua orientasi seksual seseorang yang juga dikenali sebagai LGB dan identiti jantina mereka iaitu T. Sebaliknya, ia kadang-kala digunakan sebagai frasa lengkap bagi mereka yang tidak mengklasifikasikan sebagai lurus atau heteroseksual ataupun cisgender. Walaupun istilah LGBT ini semakin popular, orang dari pelbagai budaya masih menggunakan pelbagai istilah lain untuk menggambarkan mereka yang terlibat dalam hubungan sejenis atau tidak mematuhi norma jantina tradisional. Menurut sejarah, lesbian dan gay telah bermula
sebelum adanya abad seperti yang dapat dilihat pada zaman Nabi Lut. Hanya pada abad ke-19, istilah bisexual digunakan untuk menggambarkan individu yang mempamerkan kedua-dua ciri feminin dan maskulin yang dicipta oleh ahli psikologi Jerman Richard von Krafft-Ebing. Manakala transgender telah wujud sekian lama dalam masyarakat di seluruh dunia sekitar tahun 1950-an dan 1960-an. Tiga jenis-jenis seksual yang popular iaitu yang pertama ialah heteroseksual yang menyukai jantina berlawanan, manakala yang kedua ialah homoseksual iaitu menyukai sesama jantina, dan yang terakhir ialah bisexual yang menyukai kedua-dua jantina. Pandangan barat mengenai LGBT ialah berdasarkan hak asasi manusia menghasilkan kesaksamaan antara manusia. Kesaksamaan semua manusia harus mencerminkan hak semua individu untuk perlindungan terhadap diskriminasi. Pengertian asas persamaan ialah manusia adalah sama kerana mereka mempunyai hak sejagat yang sama yang menetapkan layanan dan penghormatan yang sama. Oleh itu, diskriminasi hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identiti jantina mereka menyebabkan individu tersebut dilihat sebagai kurang berperkemanusiaan dalam masyarakat. Dari sudut pandangan Islam, Islam menentang homoseksual dan transgender dan telah ditegaskan bahawa Al-Quran tidak mengandungi sebarang ayat atau petikan yang menjelaskan kedudukan umat Islam berhubung dengan homoseksual atau transgender. Ini kerana Islam memandang homoseksual dan identiti transgender sebagai tingkah laku yang dilarang dan dosa besar. Ini terbukti dalam tiga sumber utama syariah iaitu Al-Quran, As-Sunnah serta ijma' umum semua ulama Islam yang bermula sejak zaman Nabi dan berterusan hingga ke hari ini. Faktor yang pertama adalah masa silam di mana menjadi sasaran penderaan seksual. Ini masih boleh ditunjukkan apabila kejadian penderaan seksual termasuk gangguan sepanjang zaman kanak-kanak, terutamanya jika ini adalah pertemuan seksual pertama sememangnya menjadi penentu utama kelakuan homoseksual apabila orang itu menjadi dewasa. Oleh itu, ternyata kesan terpaksa mengharungi gangguan seksual turut memberi kesan kepada tingkah laku seseorang berkenaan isu LGBT. Selain itu, kehadiran suasana yang didominasikan oleh pengaruh rakan-rakan yang mempunyai orientasi seksual yang sama adalah antara faktor yang mempengaruhi penglibatan dalam aktiviti LGBT. Ini nampaknya disebabkan oleh rakan sebegini sangat mengetahui apa yang diinginkan oleh individu tersebut. Faktor yang kedua adalah menjadi di mana seseorang individu berkomunikasi dan melibatkan diri dengan individu dalam persekitaran terdekat mereka banyak dipengaruhi oleh personaliti mereka yang seterusnya memainkan peranan penting dalam membentuk aktiviti tingkah laku mereka. Dalam erti kata yang luas, seseorang boleh menganggap personaliti sebagai himpunan corak tingkah laku manusia yang telah dibentuk agar sesuai dengan keadaan kewujudan seseorang. Tingkah laku yang paling sesuai untuk seseorang individu adalah hasil pembelajaran sosial daripada persekitaran. Sesetengah orang juga mengatakan bahawa ia akan terjejas oleh pertemuan rumit antara faktor genetik serta perubahan hormon tanpa dilihat oleh keputusan individu. Kepribadian mencerminkan individu secara berasingan daripada individu yang lain dan sememangnya tindakan yang dilakukan oleh orang biasa pun adalah akibat daripada pembelajaran sosial. Faktor yang terakhir ialah persekitaran di mana mereka telah melalui ketidakpastian identiti jantina. Ini akhirnya menyebabkan mereka menghadapi kekeliruan jantina tetapi juga membawa kepada kewujudan komuniti LGBT. Persekitaran seseorang individu terhadap mereka serta pengajaran yang mereka ambil daripada persekitaran itu adalah faktor utama yang membentuk tingkah laku mereka. Apabila merujuk kepada kajian ini, apa sahaja peristiwa dan pembelajaran yang diperhatikan dan ditemui oleh mereka semasa zaman kanak-kanak, ia mesti dianggap sebagai sumber yang kemudiannya akan ditukarkan kepada hasil yang akan membentuk tingkah laku. Dalam pada itu, sudut pandangan psikologi juga menghubungkan tingkah laku seseorang dengan cara mereka diajar sejak kecil hingga dewasa. Oleh sebab itu, cara ibu bapa mengajar dan membentuk kepribadian anak-anak boleh memberi kesan kepada identiti, peranan serta orientasi jantina yang dibangunkan oleh anak-anak mereka. Seterusnya adalah kesan ideologi LGBT. Dari segi faktor luaran, ia meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Melalui pengaruh barat, ideologi LGBT telah berjaya menghasilkan institusi antarabangsa LGBT. Sebagai contoh, International Gay and Lesbian Human Rights Commission. Organisasi ini adalah untuk melindungi hak-hak golongan LGBT. Dan selain itu, ia juga memberikan kesan terhadap rakan sebaya. Rakan sebaya akan mudah terpengaruh dengan individu yang terlibat dengan gejala LGBT. Ini merupakan titik permulaan bagi rakan-rakan tersebut untuk terjerumus ke arah masalah sosial ini. Kelakuan pelaku LGBT ini sedikit sebanyak mempengaruhi tindakan rakan-rakan mereka. Lebih penting lagi, ideologi LGBT juga memberikan kesan terhadap masyarakat. Dengan adanya komuniti LGBT di dalam sesebuah masyarakat, mereka saling mencetuskan perbuatan yang mengganggu hak masyarakat.
Masyarakat tidak dapat hidup dengan aman kerana komuniti LGBT ini selalu meminta hak mereka untuk dilayan sama seperti jantina lain. Dapatlah disimpulkan bahawasanya ketidaksefahaman masyarakat dengan komuniti LGBT ini memberikan kesan yang sangat mendalam kepada masyarakat dan juga negara. Kesan ideologi dari segi faktor dalaman. Individu yang terlibat dalam gejala sosial ini akan mempunyai kurang penghayatan agama. Sedangkan penghayatan agama sangat penting dari segi dalaman. Mereka kurang menghayati ilmu agama Islam, oleh itu mereka susah untuk menghayati perintah yang ada di dalam agama. Kesan LGBT seterusnya adalah pada sebuah keluarga. Ia boleh memusnahkan kebahagiaan sesebuah keluarga. Ahli keluarga akan susah untuk menerima individu yang melakukan LGBT. Lebih-lebih lagi, keluarga akan merasa malu untuk mengaku bahawa mereka mempunyai ahli keluarga yang terlibat dalam gejala sosial LGBT ini. Kebahagiaan dalam institusi keluarga tidak dapat tercapai dan keluarga tersebut tidak akan sejahtera disebabkan kelakuan tersebut. Natijahnya, kebahagiaan sesebuah keluarga boleh terjejas kerana ahli keluarga tidak boleh menerima pasangan pelaku LGBT tersebut. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang cabaran pembantarasan ideologi LGBT. Cabaran yang pertama ialah keadaan mental seseorang untuk menerima perubahan sangat senang dan mudah dipengaruhi. Ini kerana keadaan sekeliling yang menyebabkan mereka mudah menerima perubahan yang berlaku. Iaitu didikan ibu bapa terhadap anak-anak sejak kecil amat penting. Keyakinan, perasaan dan nilai dalam diri seseorang menjadi pengaruh untuk seseorang menerima perubahan. Kerana apabila rakan-rakan mereka memberi dorongan dan memaksa mereka untuk melakukan sesuatu aktiviti. Sampai itu, seseorang itu mudah untuk menerima perubahan yang berlaku kerana tekanan dengan kehidupan. Mereka akan merasa gembira dan berpuas hati kerana dapat melakukan sesuatu dengan dorongan dan galakan daripada rakan-rakan sebaya. Cabaran kedua ialah wujudnya fahaman liberalisme yang menerima LGBT dalam kalangan masyarakat. Fahaman Islam liberal menegaskan bahawa negara adalah kehidupan yang bersifat keduniaan di mana pembentukannya berdasarkan rasional dan kemasyarakatan. Sementara agama pula bersifat kerohanian dan fahaman liberalisme dinyatakan bahawa mereka menerima fahaman LGBT dalam kalangan masyarakat. Dari situlah berpuncanya berlaku ideologi LGBT ini dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, fahaman liberalisme ini diterima oleh orang ramai walaupun ia bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana adanya golongan yang membawa fahaman ini di mana pemikiran dan pemahaman mereka yang berbeza yang ditafsirkan daripada kitab-kitab dan mazhab yang ada. Itu mereka akan membawa dan mempertahankan ujahan mereka agar semua masyarakat menerima fahaman mereka. Terdapat beberapa falsafah yang terlibat secara langsung dalam isu LGBT, contohnya falsafah epistemologi. Falsafah epistemologi memberikan teori mengenai ilmu yang benar. Dari segi Islam, falsafah epistemologi menitik beratkan aspek di mana Al-Quran adalah sumber ilmu yang tertinggi, manakala dari segi Barat menitik beratkan logik akal dan penggunaan sains. Dalam isu LGBT, sudah terang lagi bersuluh bahawa mereka yang menerima ideologi ini adalah mereka yang berpegang kepada falsafah epistemologi dari sudut Barat, di mana mereka percaya bahawa kewujudan manusia di dalam bumi ini mempunyai sebab yang spesifik yang hanya boleh dibuktikan oleh logik akal dan sains. Faktor-faktor semula jadi seperti khunsa dan faktor cara dibesarkan adalah salah satu contoh di mana falsafah epistemologi digunakan. Golongan ini mempersoalkan kewujudan manusia di dalam dunia dan mengapa sesetengah manusia berasa bahawa jantina yang mereka sedia dilahirkan adalah secara kasarnya salah. Mereka berasakan bahawa mereka mempunyai sebab kewujudan yang lain dan itulah yang menyebabkan mereka berasa bahawa perubahan dalam diri mereka adalah rasional. Fenomena LGBT bukanlah sebuah perkara asing. Pemahaman yang melanggar hukum fitrah insaniah ini telah berlaku sejak dari zaman kaum Nabi Lut alaihi salam yang suka mengamalkan perlakuan homoseksual di kalangan lelaki maupun wanita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab agar kaum ini hancur. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, terdapat 4 jenis manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya adalah mereka yang bersama dengan laki-laki. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini menunjukkan bahawa perhubungan
Melakukan hubungan sesama jenis adalah dosa yang besar dan perlu serta-merta dielakkan. Penyebaran ideologi LGBT yang berakar umbikan pengaruh luar dan dalam perlu segera dibendung. Usaha pembanterasan juga perlulah datang dari setiap lapisan umur dan dari kerjasama setiap pihak. Jika hanya satu kelompok sahaja yang berusaha, maka impak pembanterasan ideologi LGBT ini hanyalah kecil. Umat Islam secara umum perlu bersatu dan menggambling tenaga demi memastikan syiar Islam sentiasa terjaga dan demi menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Cadangan penyelesaian pertama bagi membanteras fahaman ideologi LGBT ini adalah melalui pendekatan undang-undang. Agama Islam ialah agama rasmi seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Penting agar imej suci agama Islam dipelihara dengan baik melalui kewujudan rang undang-undang bagi menghentikan aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada LGBT. Ini memastikan perkara sama tidak akan berulang lagi kerana sebarang perbuatan akan menerima hukuman yang setimpal. Hukuman ini akan menjadi pengajaran bagi umat Islam yang lain agar tidak menyokong ideologi ini. Cara lain adalah dengan memperkasakan penganjuran kempen kesedaran melalui media sosial. Jika medium ini digunakan dengan betul, maka ia akan membawa kebaikan dan sebaliknya. Umat Islam perlulah bijak menggunakan media sosial sebagai senjata yang boleh menyebarkan kempen dan inisiatif kesedaran tentang syiar Islam di media sosial. Kempen kesedaran ini akan dapat menarik lebih ramai umat Islam untuk menyertai dan sekaligus memastikan semua umat Islam tahu tentang syiar Islam yang sebenar yang menolak idea LGBT songsang ini. Pendedahan melalui penganjuran kempen mempunyai impak yang sangat tinggi walaupun sering dipandang remeh.